beliau tak kelihatan. Dia tak kelihatan. Selalu di dalam program-program yang melibatkan Raja Abdullah dia ada. Ini berlaku sejak tahun 2009 dan kemudiannya pada tahun 2012 bulan Jun tahun lepas, dengan tidak semena-mena beliau telah dilantik semula sebagai Ketua Perisikan Negara Arab Saudi. Beliau dilantik sebagai Ketua Perisikan Negara Arab Saudi. Dan saya percaya ini adalah suatu hasil daripada campur tangan Amerika yang mempunyai hubungan rapat dengan putera bandar ini supaya dia dibebaskan dan diberi peranan yang begitu besar untuk melakukan suatu perancangan di Mesir, kerana beliau mempunyai hubungan yang rapat dengan General As-Sisi. General As-Sisi, kerana General As-Sisi ini pernah menjadi atasye pertahanan Mesir di Arab Saudi sejak tahun 2005. Dia pernah jadi atasye pertahanan Mesir di Arab Saudi sebelum dia dilantik menjadi Ketua Perisikan Negara Mesir. General As-Sisi ini kemudian dilantik menjadi Ketua Perisikan Negara Mesir. Dan putera bandar ini mempunyai hubungan yang rapat dengan General As-Sisi sehingga ia telah membawa kepada perancangan. Ini disebut dalam tulisan-tulisan termasuk jurnalis wartawan barat sendiri menyatakan bahawa kerajaan protes golongan Tamaru. Mereka membiayai, mereka memberi sokongan moral dan melakukan perancangan untuk rampasan kuasa di Mesir. Sebab itu, apabila kerajaan Mesir di bawah pimpinan Mursi tumbang, kita tahu bahawa Dr. Mursi sewaktu dia mula dilantik menjadi presiden, antara negara yang dia lawat ialah Arab Saudi. Saya percaya sebagaimana juga Malaysia pergi ke Arab Saudi untuk mendapat sokongan dari segi kebangsaan. Tetapi Mesir tak mendapat sokongan itu. Qatar pada peringkat awal, mungkin di bawah pengaruh Dr. Al-Qaradawi, memberi sumbangan 8 bilion kepada kerajaan Mesir untuk mengatasi defisit perbelanjaan Mesir yang begitu tinggi. Kemudian Qatar telah berpatah balik. Dan selepas sahaja Mursi tumbang melalui rampasan kuasa tentera, kemudian dilantik presiden interim sementara yang baru, Adli Mansur. Negara pertama yang memberi sumbangan secara langsung diisytiharkan ialah UAE dengan jumlah 3 bilion dolar Amerika. Kemudian diikuti dengan Arab Saudi dengan jumlah 5 bilion dolar Amerika. Sebelum itu mereka telah iktiraf di bawah. Jadi tidak dapat kita nafikan bahawa memang kerajaan Arab Saudi, kerajaan UAE, mereka terlibat secara langsung untuk menaja kumpulan Tamarun dan kemudian mereka mengambil langkah yang begitu cepat untuk mengiktiraf pihak tentera yang merampas kuasa dan juga presiden sementara yang dilantik oleh pihak tentera. Mengapa mereka bertindak sedemikian? Yang pertama, kerana mereka bimbang bahawa kebangkitan kumpulan-kumpulan Islam ini akan membawa suatu sistem demokrasi yang dilaksanakan bukan hanya di negara-negara Mesir, negara republik, tetapi juga ia akan membawa kesan dan pengaruh domino kepada negara-negara monarki, termasuklah seperti di Arab Saudi, Qatar, UAE, Bahrain dan lain-lain. Ini merupakan suatu kebimbangan mereka bahawa Arab Spring, khususnya pengaruh politik kumpulan gerakan Islam ini akan berpengaruh dan tersebar di Arab Saudi dan negara-negara monarki. Kerana ini akan menggugat kesejahteraan mereka, kekayaan mereka dan sebagainya. Kita tahu bahawa raja-raja Arab Saudi ini begitu kaya. Putera bandar itu yang tak jadi raja pun begitu kaya. Dia ada jet pribadi.
Anak dia selepas berkahwin berbulan madu selama 2 bulan. Anak dia dia berbulan madu 2 bulan. Dia berbulan madu di Pulau Singapura, di Pulau Bali, di Pulau Hawaii, dengan menaiki jet pribadi, dan mengikut laporan dibiayai oleh ejen-ejen British. Dibiayai oleh ejen British. Kalau kita baca temu bual Putera Bandar, bila dibiayai oleh British, dia jawab, kata Putera Bandar, skandal-skandal seumpama ini adalah biasa bagi manusia. Ini biasa. Ia telah bermula sejak Nabi Adam AS sendiri, yang dia telah diturunkan oleh Allah ke dunia. Dianggap itu skandal juga. Ini Putera Bandar punya pemikiran. Dan untuk menghalang itu, maka perlu dilakukan kacau bilang di negara-negara yang tertentu, termasuklah di negara Syria. Arab Saudi membiayai golongan-golongan teroris, walaupun sebahagiannya adalah kumpulan Islam, tetapi ada juga kumpulan teroris Al-Qaeda. Kumpulan Al-Qaeda ini ada masanya dianggap strategik bagi kita. Ada masanya ia dianggap sesuatu ancaman. Kalau kita mengkaji pandangan yang dikemukakan oleh Dr. Kamal Halbawi tentang pembunuhan Syahid Abdullah Azzam. Waktu Abdullah Azzam ingin pergi, sewaktu dia pergi solat Jumaat bersama dengan anak dia, bom telah meletup dan keretanya telah hancur dan dia terbunuh, syahid. Menurut Dr. Kamal Halbawi, yang melakukan penghukuman ini adalah teroris Islam, kumpulan Al-Qaeda. Menurut dia. Dan sebab itu Putera Bandar ini dikatakan terlibat secara langsung untuk menaja kumpulan-kumpulan teroris ini untuk menghuru-harakan Mesir, sehingga menjadikan rakyat menghuru-harakan Syria, menjadikan rakyat Syria ini umpama berada di tengah-tengah antara kumpulan yang jahat Bashar al-Assad dengan kumpulan yang dihaja oleh Arab Saudi ataupun di bawah kursi ataupun pengaruh kuasa besar. Ini adalah bukan untuk mengekalkan Bashar al-Assad, tetapi untuk menghuru-harakan dan menjadikan Syria ini berterusan sebagai suatu medan pertumpahan darah. Mereka tak mungkin akan meletakkan demokrasi di Syria. Tak mungkin. Yang akan naik kalaulah Bashar al-Assad kalah ialah diktator yang baru, ataupun kalau Bashar al-Assad menang, dia akan menjadi diktator yang berterusan. Jadi itu perkara yang mereka harapkan supaya tidak berlaku proses domino sampai ke negara-negara monarki di negara-negara itu. Yang keduanya adalah untuk mengatasi ataupun untuk memastikan bahawa negara-negara yang akan menjadi pengaruh besar di Timur Tengah, iaitu Mesir, Turki, akan dapat dikalahkan oleh pengaruh Arab Saudi. Kerana Turki ini dari segi keluaran dalam negara kasar lebih besar daripada Arab Saudi. Cuma dari segi penduduk dia, per kapitanya lebih rendah disebabkan penduduk Turki 70 juta. Arab Saudi lebih kurang Malaysia 29 juta. Begitu juga dengan Mesir. Sewaktu pemerintahan Mursi, kita maklum bahawa Mursi telah melakukan beberapa bentuk insentif, termasuk dari segi pertanian. Bahkan dikatakan Mursi telah berjaya untuk menjadikan sektor pertanian gandum bertambah hampir setengah kali ganda, dan beberapa ketika lagi ia akan menjadi suatu negara yang boleh berdiri sendiri dengan sektor gandum. Hubungannya yang rapat dengan Turki ini menjadikan negara Mesir sangat strategik. Turki adalah negara pengeluar gandum nombor 2 dalam dunia. Negara